Kita wal ajiz, dan orang yang tidak cerdik, orang yang lemah itu ialah man atba'a hawahu nafsaha, orang yang sentiasa mengikut hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia banyak berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia melakukan amal soleh. Maka kita nak cerdik dunia dan akhirat. Ramai orang boleh jadi cerdik, fikir macam mana nak jadi kaya, nak himpun harta, jadi jutawan, tuan-tuan. Tapi tak ramai nak boleh jadi jutawan untuk nak menambah pahala dan amalan dia sendiri untuk hari akhirat. Amalan inilah yang penting. Bila balik di akhirat, Quran menggambarkan keadaan ini, tuan-tuan. Sibuknya manusia ketika itu, sehingga satu orang itu lari daripada mak, ayah, anak, bini dia, semua dia akan lari dan dia akan tinggal. Quran kata yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kata Allah Ta'ala, pada hari itu seseorang itu akan meninggalkan saudaranya. Dia akan lari daripada saudaranya, dia akan lari daripada ummihi wa abihi, daripada mak dan ayahnya, dan dia akan lari daripada anak-anak dan isterinya. Likulli imri'in minhum, setiap orang ketika itu, tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, yauma idzin sya'nu yughni, ada satu benda perkara yang paling dia sibuk, yang paling penting, yang ketika itu dia fikirkan, sehingga dia lupa, dia lari daripada anak bini dia, anak isteri dia, yang ketika itu hanya membawa amalan masing-masing yang dia lakukan waktu atas dunia dulu. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, kemudian dia kata, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, memadailah untuk kita menarik keinsafan dari hal masalah sembahyang ini. Dengan kita baca ayat-ayat Al-Quran, cerita bagaimana azab orang yang melengahkan sembahyang, melewatkan sembahyang, mensia-siakan sembahyang, dan juga hadis-hadis Nabi SAW, semua benda-benda ni, tuan-tuan, mengingatkan kita dan mengisahkan kita untuk kita sentiasa menjaga dan memelihara solat di waktu. Terutama kita pastikan solat kita sentiasa berjamaah. Kerana untuk kita nak dapat fadilat pahala sembahyang 27 pahala tadi, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dia kata sesudah membentangkan perkara dosa meninggalkan sembahyang dan hukumannya dalam kacamata Islam, penyusun buku membawa kita mengenal dari hal bahaya-bahaya melengahkan sembahyang daripada waktunya, dengan sebab ataupun tanpa sebab. Diterangkan cara-cara menyempurnakan sembahyang, keutamaan setengah sembahyang atas yang lain, dan membicarakan sekali dari hal sembahyang berjamaah yang sangat baik dituntut oleh Islam dan tidak ditinggalkan dari hal anak-anak bila patuh disuruh mula bersembahyang. Tuan-tuan sekalian, kita nak selamat bukan sekadar diri kita saja. Kita nak selamat ni, tuan-tuan, kita nak bawa anak, bini kita, keluarga kita semua selamat. Sebab itulah kejayaan yang sebenar apabila manusia mampu, satu orang ayah mampu untuk membawa, memegang tangan anak-anak dia dan isterinya, memimpin mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kejayaan yang sebenar. Anak tak lulus Malaysia tak apa lagi, tuan-tuan, isu Tuhan tak tanya yang tu. Ini hak dunia. Tapi kalau gagal untuk kita nak mendidik anak-anak kita sembahyang patuh pada perintah Allah Ta'ala, tuan-tuan, yang ni kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi itulah kebahagiaan sebenarnya. Kita nak pastikan diri kita, anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita, tuan-tuan, semuanya nak selamat. Kita nak bawa tangan mereka, pimpin tangan mereka semua masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menjaga sembahyang dan menjaga amalan-amalan yang lain yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan, inilah tajuk yang sempat kita bicarakan pada hari ini. Selesai sudah kita membaca dosa besar yang keempat, iaitu meninggalkan sembahyang. Insya-Allah bulan hadapan kita akan sambung kepada dosa besar yang seterusnya, yang kelima, iaitu
menahan mengeluarkan zakat ataupun mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Kita akan tengok juga apa azab ataupun ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Al-Quran yang berbicarakan berkaitan dengan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam syurga-Nya nanti insya-Allah taala. Tentang saya buat collection untuk Ma'had Al-Iman. Dulu saya pernah buat sekali collection untuk kali pertama, dan ini collection kali kedua untuk Ma'had Al-Iman ke Ulumul Quran. Kita boleh dapatlah dalam paper di belakang. Ustaz yang 5 beradik yang saya ceritakan dahulu, Ustaz 5 beradik yang sekolah ini, Allahumma salli ala Muhammad, terletak di Kampung Pantai Cicar, Kuala Ketil, Kedah, dekat dengan Allahumma salli ala Muhammad dengan Insaniah, dengan College Universiti Insaniah. Dan masih lagi memerlukan dana 950,000. Tuan boleh tengok di sini. Siapa-siapa ingin memberi sumbangan boleh. Mereka moga-moga ia termasuk di kalangan Allah SWT amal jariah yang kita lakukan ini insya-Allah. Baik, sekali itu yang dapat saya sampaikan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan, kekurangan, kejahilan daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.